Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okey, bersama saya macam biasa. Agak-agak suka tak tengok video ni, ataupun tengok sekejap betul belah. Layan iklan dulu, relax dulu. Okey, sebelum tu minta tolong korang selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Okey. Sekarang ni Siki nak isukan macam mana air boleh hilang. Air yang Siki maksudkan tu bukan air hujan, bukan air yang korang minum tu. Air yang Siki maksudkan adalah air radiator. Radiator. Siki pun tak tahulah. Air tangki radiator. Di mana air tu sentiasa kita kena top up. Sebab apa kena top up ni? Apa masalah yang boleh kita sentiasa kena top up? Takkanlah setiap kali jalan jauh kena top up, ataupun 3 hari sekali mesti kena tambah dekat spare tank. Kadang-kadang kat generator pun kurang juga. Mana pergi air tu? Air tu pergi mana Air tu macam mana boleh tak ada? Sepatutnya dia kena ada dekat dalam sistem penyejukan kereta. Kebiasaannya bila air tu tak ada, okey, boleh menyebabkan temperature. Okey, temperature kereta kita lebih pada separuh. Dia akan lebih pada separuh dan boleh menyebabkan korang punya sistem penyejukan dalam keadaan lockdown. Okey. Boleh menyebabkan temperature lebih pada separuh, boleh menyebabkan head gasket terbakar. Contoh head gasket ni lah, head gasket. Kenapa head gasket yang dipersalahkan? Apa fungsi dia? Kenapa dia kalau overheat teruk sangat dia yang dipersalahkan, dan juga permukaan bawah head boleh bengkok. Sedangkan tengok pada mata kasar tak nampak pun bengkok. Itulah kita kena faham. Serba sedikit yang belum subscribe Sikit punya channel, minta tolong guys, minta tolong share. Okay, tak kira kau nak share kat mana sekalipun, manfaatkan video ni supaya lebih ramai orang pandai buat sendiri. Okay, tak kedai buat sendiri. Tak mungkin komen-komen yang tengok video Siki, korang hayati betul-betul video Siki. Siki tak menceritakan diorang boleh buat. Okey, tak mungkin diorang boleh buat. Diorang cuma nak tahu. Diorang cuma nak dapatkan satu pengalaman. Tak juga kan? Diorang nak tahu satu komponen. Diorang nak tahu je lah ceritanya kan. Nampak tak muka Siki takut tunduk bawah sangat dia. Umur macam tak nampak pun ada. Okey, diorang cuma nakkan satu benda yang yakin untuk yang dia hadapi penyakit yang sama. Sebab tu yang Siki selalu ingatkan ilmu yang serba kekurangan. Okey? So, air dihilang. Spare tank dekat kereta. Korang tak kenal ke spare tank? Spare tank dalam keadaan macam mana? Spare tank. Kejap. Relax lo. Tengah cari spare tank kejap. Okey, kita ambil wajar punya spare tank Okey. Okey, dapat pun. Ini bukan untuk kereta klise tapi untuk kereta wajar. Okey, dia punya spare tank, di mana spare tank dia dalam keadaan macam ni. Okey, kalau kita tengok daripada sudut sekarang, nampak tak? Tak nampak tak apa. Cara korang nak tengok macam ni cara dia. Okey. Tak nampak juga. Allah Rabbi. Tak nampak juga. Tak nampak sebab cahaya sana lagi terang daripada belakang. Okey, bermakna air dia dalam keadaan cukup. Okey, kurang pun sedikit saja. Ni F. Full. F ni sebenarnya full. Maknanya paras ni paras paling cun. Bermakna korang nak lebih sikit pun tak ada isu sebenarnya. Okey, kalau korang nak lebih banyak sangat pun kurang cantik hakikatnya. Disebabkan penutup atas memang ada satu overflow. Kalau boleh, ini sukatan yang dibuat, ikut je law dia. Tak payah pening kepala. Kita biarkan kereta jalan 3 hari. Okey, kita bawa, kita running, kita pergi mana-mana kan. Tahu dia kurang. Paras ni. Macam mana boleh jadi paras ni dalam tempoh 3 hari? Kalau dalam tempoh 3 tahun tu tolak tepi lah. Okey, 3 bulan ke, kalau kurang sikit 3 bulan paras ni tu kira normal lah tu. Sebab haba panas kat tepi blok mungkin boleh makan air sedikit. Okey, janganlah 3 hari tu kurang banyak. Ataupun seminggu dah kurang banyak. So maknanya ada isu. Okey, yang pertama isu yang korang biasa sangat dengar adalah masalah bocor, leaking air. Okey.
Contoh-contoh leaking air boleh datang berpunca daripada water pump, water jacket, hose air, radiator, lagi water pump pipe, dan semua sistem penyejukan mesti boleh bocor. Okey, semua. Tak kira daripada sudut mana laluan air itu lalu sekalipun, asal ada ruang untuk bocor, dia mungkin boleh bocor. Blok, crack laluan air pun boleh keluar juga. Tapi tu bukan isu lah. Jarang-jarang lah isu macam tu. Betul? Ada. Cuma kita tak kena. Orang lain mungkin kena lah. Okey? Okey. Mungkin ada kebocoran daripada radiator. Pastikan radiator casing atas dalam keadaan cantik. Kalau kita tengok radiator casing atas warna dah pudar. Okey? Warna dah pudar, dah rapuh, macam dah reput, dah rasa dah pakai kereta 15 tahun. Tapi radiator kita jaga coolant cantik. Berkemungkinan besar casing atas untuk kereta-kereta moden plastik yang telah dileburkan menjadi bentuk. Dia boleh rapuh, dia boleh pecah, dia boleh reput. Okey, bila korang mandu jalan highway jauh-jauh, bawa anak bini semua nak pergi jalan-jalan, walaupun kita PKPB tak lagi jauh pun, sekurang-kurangnya kita alert. Pastikan warna casing untuk top casing dengan lower casing radiator dalam keadaan warna dia cantik. Kalau korang tengok cantik warna dia, so tak ada masalah. Kalau warna tu pudar, macam ada warna oren-oren sikit, nampak macam kesan bekas-bekas crack nak pecah, cepat-cepatlah korang pergi ke bengkel yang berhampiran dengan korang yakin kan kedai tu boleh je buat, tak ada masalah. Macam info daripada video sikit untuk keterangan sahaja. Okey? Alright, terbaik, faham. Radiator. Okey? Top hose, lower hose, bypass hose, water pump pipe, water pump, termostat yang berkaitan. Termostat tak mungkin bocor, tapi dekat termostat ada, selalunya dia akan sediakan satu gasket ataupun satu o-ring pun boleh bocor kat situ. Setiap apa komponen air yang ada saluran air, ada kebocoran, itu adalah tak normal. So boleh menyebabkan air itu hilang entah ke mana-mana. Okey, itu solusi yang pertama, ada masalah bocor. Contoh, macam contoh kereta Kenari ni, dia ada masalah bocor daripada hidung ni. Dia jaga coolant cantik. Okey, kalau kita tengok dia punya water pump pun pernah tukar, dia pakai nama Icing. Nampak tak lubang hidung ni? Ni. Nampak? Okey, ini adalah laluan air. Apabila water pump dah start bermasalah, dia mesti boleh keluar air daripada hidung ni. Kalau korang tak pernah kena, tolak tepi. Okey, kalau pemain mesti tahu punya hidung ni. Di mana lubang ni memang boleh keluarkan air. Sampai masa dia mesti bocor. Dia ada satu OC. Apa ni? Dia satu lebih kurang macam OC kot dalam ni. Dia cegah air jangan boleh masuk kat ruang bearing depan ni. So bocor. Nampak cantik kan? Tapi hakikatnya bocor. Sebab tu kebanyakan kedai ataupun engine ring ataupun CK sekalipun, CK akan saja 160,000 boleh tukar water pump. Okey? Boleh tukar water pump. So bila dah bocor, dah banyak kerja korang nak buat. Korang jangan pertikaikan kereta yang guna time mancing. Guna time mancing tu senang. Tapi pengguna-pengguna kereta time mancing tolong ingatkan, 80,000 km korang dah wajib tukar belting. Jangan sampai 200,000 km baru tukar belting. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang bagi tahu. Betul? Kalau ada orang bagi tahu, alhamdulillah kita dapat cegah daripada belting tu putus. Betul? Dah sampai 160,000, major service untuk kali kedua boleh korang tukar untuk water pump. Tak kira korang pakai kereta apa. Untuk apa tukar sedangkan dia tak rosak? Memang betul. Water pump dia tak bagi tahu pun korang rosak tengah jalan. Dia bocor tengah jalan, dia bunyi tengah jalan, dia tak ada bagi tahu pun. Dia tahu bocor, temperature panas, head gasket terbakar, padan muka. Itu je jawapan yang kita boleh bagi. Di mana kita bukan tak boleh jimat. Komponen benda macam ni selalunya dia ada wear and tear. Wear and tear. Okey? Anything happen. Anything happen. Macam mana ayat dia? Okey. Sekurang-kurangnya korang yakin dengan apa yang korang guna kereta. Korang guna hari kereta, takkan korang tak yakin kan? Korang kena ada satu keyakinan. Betul? Okey. Selain daripada air kurang, daripada spare tank, ini punca salah satu air tu hilang. Di mana berpunca daripada apa ni? Block head. Apa ni orang panggil ni? Orang panggil radiator cap penutup. Dia ada function. Dia wajib ada spring.
dia ada wajib ada o-ring. Kalau o-ring ni pecah, ada masalah, crack ke apa ke, rosak ke, wajib korang tukar sebab dia ada sistem untuk keluarkan air dan masukkan air. Waktu bila dia keluarkan air, waktu bila dia masukkan air. Inilah benda yang korang patut selami. Okey, thermostat tu satu benda yang rumit lah, tapi radiator cap ni lagi rumit. Okey, kadang-kadang dia rosak. Okey, dia rosak. Okey, situasi dia rosak, spare tank tu kurang. Macam mana boleh kurang? Sepatutnya dia cukup, betul. Dia boleh keluar pergi ke spare tank. Okey, ni radiator cap, dia akan keluar pergi ke spare tank. Spare tank yang Siki tunjuk tadi lah. Okey, yang Siki tunjuk tadi. Di mana? Macam mana dia boleh kurang daripada radiator cap? Okey, benda ni susah sikit korang nak hayati. Okey, waktu enjin korang panas Waktu enjin korang panas, kipas dah jalan semua, thermostat semua dah buka, water pump semua dah jalan. Dia akan bagi satu ruang dekat radiator cap ni untuk dia terbuka. Dia akan terbuka, dia akan pergi ke spare tank. Air tu akan terus pergi ke spare tank. Okey, tapi kita cek keesokan harinya kenapa dia kurang. Sepatutnya radiator tank tu, spare tank ni akan penuh. Sepatutnya lah. Okey, tapi kenapa kita tengok dia kurang? Kita faham, dekat penghujung dia ni ada satu pula hidung overflow, betul? Ada satu overflow, betul? Okey, semasa air panas menendang daripada enjin sana, dia akan pergi ke spare tank, betul? Lalu daripada radiator cap. So air dalam radiator boleh kurang, betul? Memang kurang sebab dia tendang pergi sini, betul? Dia tendang pergi sini, guys. Dia tendang macam ni, guys. Ingat apa? Bisa benda ni. Itu dia tendang, dia masuk dalam ni, betul? So benda ni dia akan penuh. Dia akan naik, dia naik. Kenapa esok kita cek dia kurang? Sepatutnya dia pergi mana? Okey, korang kena faham bila enjin tu disejukkan balik, radiator cap ni akan bagi ruang. Okey, dia akan bagi satu ruang jalan untuk air ni akan disedutkan. Air ni akan disedutkan balik masuk ke dalam enjin. Hakikatnya spare tank ni korang nampak dalam keadaan kurang. Faham? Dan lagi satu, kalau jadi situasi yang kedua, korang jalan jauh, spare tank dah penuh, bila hidung ni dah keluar daripada penutup atas ni, dia akan keluar satu hidung tu. Ada satu hidung mana air dah keluar tengah dalam perjalanan korang. Kan korang nak tengok pun benda-benda spare tank ni, takkan tengah bawa korang nak buka bonet tengok pula. Mana ada korang letak CCTV ke, bukan? Tak ada. Korang tak buat macam tu punya, percaya cakap sikit. Okey, so korang bawa tu dia tendang menitik ke atas pembukaan jalan. Tu yang kita alam sekitar kotor tu sebab korang lah. Kena alert sikit, jaga kulen jaga kulen Okey, cantik. So bila korang bawa dah kurang banyak, so korang parking kat rumah, dia akan terus pergi ke enjin balik. Okey, keesokan paginya korang tengok kurang, berpunca daripada radiator cap. Dia tak tahan tekanan. Okey, radiator cap ni kadang-kadang kita nampak macam cantik. Okey, radiator cap ni dia ada dua suhu, di mana kat sini 1.1 ataupun 0.9. Banyak sebenarnya tentang radiator cap, sikit cerita 2 jam tak habis. Okey, so kalau thermostat lagi rumit cerita dia. Tapi bukan isu air hilang thermostat tak mungkin boleh menyebabkan air hilang. Okey. Tapi kalau thermostat tu jam pun mesti air tendang pergi spare tank kan. So air hilang jugalah. Betul juga tu. Macam tu. Okey. Selain daripada tu dah tak ada dah sikit nak cerita kan. Okey, ada satu lagi. Kalau korang tengok sistem air korang ada saja cerita kan. Nampak gini kan. Tak ada video tak sampai 10 minit. Relax santai korang kat situ. Okey, inilah matlamat terakhir. Kalau andai kata air tu hilang juga, korang tengok tak ada bocor. Water pump tak ada bocor. Radiator cap dah tukar 10 kali. Radiator dah tukar 30 kali. Hose air dah tukar 18 kali. Benda lagi. Apa lagi korang nak tukar? Apa lagi? Water pump dah 20 kali dah tukar, tapi tak ada kebocoran. Apa pun tak nampak kebocoran, tapi air tu hilang. Hilang macam tu je. Dia masuk alam gaib. Okey, dia bocor. Contoh, dia bocor daripada enjin ni, kat enjin dia bocor satu hidung, bocor. Dia jatuh, enjin panas. Enjin panas langgar dengan angin. So air tu tak menitik ke bawah. Faham tak? So dia tak nampak. Tu pun situasi juga tu.
situasi. Tapi kalau andai kata korang test pressure, selalunya kalau test pressure ataupun tembak angin, selalunya jarang benda tu menipu. Jarang air tu menipu. Dia akan keluar ikut mana laluan dia boleh keluar. Faham? Melainkan korang pernah jadi isu. Tapi isu ni tak mungkin dekat alam nyata. Itu alam alam lain. Di mana ada satu kebocoran, air tu jatuh, dia gaib masuk alam dunia, alam bunia. Baru dia jatuh ke lantai. Okey? Okey, tu sembang. Okey, last kali bila korang check tak ada kebocoran apa, dia masalah bocor daripada head gasket, permukaan daripada blok dan juga head ada sediakan satu gasket. Dia bocor bukan korang rasa dia bocor ikut tepi ni. Okey, dia bukan bocor ikut tepi ni. Dia jarang ada bocor-bocor tepi-tepi ni. Dia tak keluar sini. Kalau korang test pressure kuat-kuat macam ni, tak akan keluar dekat permukaan blok dengan head ni. Dia tak akan keluar. Okey, jarang sangat ada isu macam tu. Okey, macam ni nampak kot. Okey. So kebiasaannya dihilang daripada permukaan head gasket yang dah terbakar. Okey, macam ni. Okey. Ini head gasket di mana kereta yang head gasket yang dah terbakar. Macam mana kita tengok Okey. Kalau korang tengok dekat permukaan sini, ni bukan pengalaman tau. Ni orang kata apa Ni orang kata atas dasar pengalaman juga cerita dia. Okey, kalau korang tengok bintik-bintik macam ni, bermakna permukaan ni melekat. Head dengan blok melekat. Nampak? Dia cantik je. Dia macam satu benda yang melekat. Cantik, nampak? Okey, belakang ni pun cantik juga. Okey. Permukaan ni head gasket terbakar, dia jadi macam ni. Dia macam licin tau. Licin. Ni licin. Nampak? Ni licin. Kan lain dengan macam ni. Nampak? Ni macam kesat-kesat sikit kan? Ni permukaan licin. Okey. Macam ni head gasket terbakar. Head gasket terbakar kebiasaannya head mesti bengkok sekali. Kalau blok tu besi tak bengkok. Kalau blok tu kelas iron, alloy, bengkok sekali. Kalau head terlampau kuat. Tapi kebiasaannya memang habis sekali. Okey. Ni lubang minyak. Ni lubang pressure minyak. Ni untuk kereta Iswara, Wira 1.5 lebih kurang macam tu je permukaan head gasket dia. Ni laluan air. Okey, ni laluan air. Dia akan pergi mana? Dia tak akan keluar ke tepi. Selalunya dia akan masuk ke ruang pembakaran. Ni ruang pembakaran. 1, 2, 3, 4. Okey, ni ruang pembakaran. Air ni akan masuk. Dia diletupkan oleh spark plug. Okey. Diletupkan dengan spark plug. So air tu gaib, hilang. Air tu terus hilang. Tak kira kau bocor sini ke, bocor sini ke, bocor sini ke, bocor sini ke, air tu masuk sedikit. Okey. Laluan air masuk ke minyak hitam. So dihilang. Laluan air masuk ke sistem pembakaran. Dihilang macam tu air. Kalau air ni masuk kat laluan minyak pula, air tu tak hilang. Air dekat kereta hilang tapi akan nampak dekat stick minyak hitam ataupun cap minyak hitam nampak situasi dia. Sebab tu kena faham. Okey. Laluan air masuk ke laluan minyak. So jadilah teh susu. Macam tu kan. Okey, selalunya kalau head gasket terbakar memang ada sejarah dia. Memang ada sejarah dia. Pipe top hose atas pernah pecah ke, fan motor tu rosak ke tengah jalan tu, korang tak perasan, tak tengok temperature langsung. Buat benda tengok temperature. Diorang dah buat benda tu. Sebab tu diorang buat sekarang pakai digital, pakai lampu. Sebab korang malas tengok kan. Sebab tu kereta banyak overhead. Sebab tu tak jaga air. Tak payah jaga air. Masuk air pahit je, tak ada masalah. Tak payah coolant bagai, buang duit je. Faham? Sebab tu kita cakap, kita ingatkan, jaga sistem penyejukan, masuk coolant, 2 tahun sekali tukar coolant kan. Bukan sikit marketing kan untuk diorang, tapi untuk korang pakai kereta tu juga. Betul? Okey, dah faham? Bermakna selain daripada head gasket, kalau tak ada oil cooler, abaikan. Okey. Kalau kereta yang tak ada oil cooler, abaikan. Kalau ada oil cooler, masalah bocor daripada oil cooler pun boleh jadi isu juga. Okey? Okey. Okey, sebelum tu korang jangan lupa untuk subscribe sikit ni channel YouTube. Next time kita jumpa lagi. Okey. Yang kurang, yang lemah datang berzikir, yang hebat semua ni datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.